Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan pengurusi kita Ustaz Yan, Tuan Imam Ali, Imam Masjid Negeri Perak Darul Quran, yang disenangi pemilik rumah agam Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Qadir, yang dihormati lagi dikagumi Datuk Azhar sebagai Setiausaha Khas Menteri Besar Perak, merangkap pengurusi Qadir Yayasan Islam Darul Quran, begitu juga dengan Datuk Jamil Kasa, Datuk-datuk, datin-datin, ustaz-ustaz, guru-guru, ayah-ayah, abang-abang, adik kakak serta ibu yang berada di belakang. Sesungguhnya keadaan saja yang menentukan saya berada di sini. Yang lebih hebat, yang lebih baik berada dalam majlis ini, tapi saya dipilih untuk menyampaikan tazkirah pada malam ini. Semoga apa yang kita perbincangkan menjadi titik mula, menjadi inspirasi, menjadi langkah mula untuk kita memikirkan semula apa yang pernah kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan akan kita lakukan. Tajuk saya disarankan pada malam ini untuk membawa majlis tazkirah adalah pembetulan ibadah. Saya juga sebagai manusia biasa yang sering melakukan kesilapan, ketelanjuran, yang tak putus daripada kelemahan. Namun apa yang kita harapkan, sedikit sebanyak perkongsian ilmu pada malam ini menjadi tajuk, menjadi perbincangan, menjadikan langkahnya kita membetulkan segala kesilapan. Kita tidak mungkin boleh bersatu bersandarkan semata-mata kepada politik. Kita juga tidak boleh bersatu semata-mata bersandarkan kaum ataupun bangsa. Dan kita juga sukar untuk bersatu dari sudut yang lain, melainkan ternyatanya di dalam Islam adalah kita bakal bersatu dan boleh bersatu melalui saranan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masa yang dibagi untuk saya menceritakan dan memperbincangkan soal ibadat sikit sangat. Sedangkan kalau kita nak bincangkan soal pembetulan ibadah, kita akan mengambil masa selama 4 bulan 2 minggu baru kita khatam. Yakni kisah ibadat ini kita akan bermulakan daripada pelajaran taharah sehingganya kepada salam. Hari ini kita cuma membincangkan separuh ataupun sedikit di antara kitab peneman solat yang saya pelajari ketika di dalam pengajian dan ketika saya berada di sebuah pesantren di Republik Indonesia. Selama 11 tahun saya belajar di sana, yang saya dapat cuma pembetulan ibadah. Sebelum saya mulakan, saya ceritakan biodata saya sedikit saja di antaranya. Nama saya sepenuhnya Muhammad Tarudi bin Bahari, berasal daripada Kuala Kangsar, Perak. Pengajian skala menengah Clifford yang ada di sini
kemudian menyambung pengajian di Pusat Pengajian Tinggi Islam di Surabaya. Masih tak cukup lagi, saya terus belajar selama 11 tahun berada di pesantren Guntur di Ponorogo, Jawa Timur. Artinya saya berada di Republik Indonesia selama 13 tahun mencari ilmu. Pernah berkhidmat dalam jabatan polis sebagai pegawai takbir agama di Masjid Urpindah. Pernah menjadi penceramah sambilan di USM Trono selama 3 tahun saja, lepas itu berhenti. Mengajar di Ma'askafis Muhammadiyah di Tumpat, Kelantan selama 5 tahun. Dan akhirnya tak boleh juga kerja dengan siapa-siapa. Saya buka pondok sendiri yang kini berada di Gua Tempurung atas nama Pondok Al-Ja'far. Jadi ramai yang panggil saya Ja'far. Alhamdulillah, Pondok Al-Ja'far saya hasilkan daripada kisahnya anak yang keempat junjungan Sayyidina Abu Bakar yang tewas di dalam peperangan fi sabilillah. Itulah terjadinya Pondok Al-Ja'far. Setelahnya saya cuba mendaftar untuk mendapatkan nama pondok yang lain, gagal. Kita lupakan itu semua. Itulah antaranya saya disenang dipanggil di pondok, dipanggil ayah. Sebabnya di pondok tak ada istilah ustaz, tak ada istilah guru. Kerana skop ustaz di dalam pondok terhad kepada ketika mengadakan kuliah. Skop guru hanya berada di kelas-kelas pengajian. Tapi kita ambil pendekatan skop ayah di dalam sebuah pondok, maka siapa saja yang berada di pondok adalah anak saya dan saya berhak menegurnya di mana sahaja, bukan dalam kelas. Itu. Baiklah, kita bincangkan tentang umat Islam, yakni kita, dengan solat. Kita telah pun bersolat. Ada yang umurnya 50 tahun, artinya sudah 40 tahun, berarti 10 tahun itu mak watan lagi, bapak watan lagi. Sebabnya kalau tak solat dia rotan. Umur 7 tahun diajak, umur 10 tahun tak mau solat, rotan dia. Ini pandangan hadis. Jadi kita hitungkan solat kita daripada umur 10 tahun. Kalau umurnya 50 tahun, artinya dia telah pun bersolat selama 40 tahun. Persoalan yang kita nak katakan di sini, adakah 40 tahun solat kita itu diterima ataupun ditolak? Bagaimana kalau solat kita itu tertolak? Artinya 40 tahun kita belum bersolat lagi. Dan bagaimana kita nak mempelajari tentang solat kita diterima atau ditolak? Kebanyakannya Islam ini, kalau diukur peratus benarnya dia beribadat, hanya 25%. 75 fail, gagal. Kita tak tahu gulungan solat itu ada berapa. Gulungan di dalam Islam bersabit dengan solat ini cuma ada 3. Yang satu golongan kita, yakni golongan yang bersolat. Golongan kita bersolat, berartinya saban minggu. Saya telah berada di rumah ini tidak kurang daripada 4 tahun yang berlalu. Satu-satunya menteri besar di dalam Malaysia. Saya telah melaluinya, umur pun sudah 60 tahun, sudah pun melepasi rasanya dah 5 ke 6 menteri besar Perak ni. Saya ingat ni tengah skala dulu, menteri besar Razali Jawi kat mana? Razali Jawi. Sehingga akhirnya sampai kepada hari ini, Datuk Seri Zamri menjadi terbesar. Dari dulu pun ada majlis begini, tapi sebulan sekali kot 2 bulan sekali. Tapi tidak dengan Datuk Zamri, Datuk Seri kita. Kita berada di sini setiap hari Khamis malam Jumaat. Setiap Khamis malam Jumaat. Dulu sebulan sekali, naik 2 minggu sekali. Sekarang tiap-tiap minggu. Alhamdulillah.
Paling tidaknya kita bersama dan kita bersatu di malam ini. Paling tidak seminggu sekali kita dapat bersatu. Sedangkan yang dulu kita tak pernah pun beradu dalam majlis ini. Rasanya ada dulu pun tak pernah masuk ke rumah ni, dewan ini. Hari ini alhamdulillah, itulah hebatnya menteri besar kita yang sekarang. Jalan mana kita nak berpisah? Jalan mana kita nak berpecah? Jalan mana kita nak bertelagah? Yang politik teruskan dengan karier politiknya. Yang kita pentingkan kita bersatu. Pendakwah teruskan dakwahnya. Yang penting kita bersatu. Dan saya sebagai mudir Pondok Al-Jaafar juga berpandangan begitu. Saya akan berusaha jalan mana sekalipun, yang penting kita bersatu. Setidak-tidaknya saya dapat menyatukan anak-anak di dalam pondok. Bersambung kepada pandangan Islam dengan solat. Golongan yang pertama, golongan kita, golongan yang bersolat. Golongan yang kedua, golongan yang langsung tak bersolat. Golongan yang ketiga, golongan kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat. Kita cuma hari ini kita bincang ketiga ini satu tajuk. Yang paling berat sekali golongan kita, golongan yang bersolat. Golongan yang telah pun mengerjakan solat 5 waktu sehari semalam. Yang kita khawatiri, takut-takut solat kita pada zahirnya sahaja. Rupa bentuknya solat, di pandangan Allah kita belum bersolat. Di dalam kitab pedoman solat yang saya bawa, dah ada berita sini. Dia pegang dari datuk sini. Golongan yang bersolat, kalau kita perhatikan benar-benar, maka kita tak boleh bersatu. Mana mungkin junjungan Rasulullah yang sifatnya maksum, siddiq, amanah, tabligh, fitanah, dia berkata hari ini 10, besok tetap 10, tak jadi 9. Bagaimana hari ini terjadi? Solat kita sudah berbeza. Takbir saja sudah kita berbeza. Ada yang takbir seperti angkat telefon, Allah, itu takbir. Ada yang takbir lepas daripada Allah, dia pun takbir juga. Ada yang takbir tak larat pun nak angkat tangan, Allah. Ini kisah orang solat saja. Kita yang solat ini, kita tak pernah periksa balik semula. Solat ini dia ajar ketika umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Darjah 4, darjah 5, darjah 6. Itu kita belajar solat. Mulanya kenal solat umur 7 tahun. Duduk sebelah tok, duduk sebelah bapa, duduk sebelah nenek. Lambat sikit rokok, kita tengok muka tok. Lambat sikit, lama sikit rokoknya, kita jenguk dulu. Nampak mulut dia. Itu yang kita faham. Kemudian kita pakai solat itu sampai ke hari ini. Kita tak pernah tanya baca apa. Kita pun tak faham apa yang kita buat. Benar-benar dalam kajian yang saya pernah buat sampai ke Masjid Matin di Perlis. Setiap kedai makan jumpa kawan tanya. Setiap jumpa tanya. Sebenarnya mengapa kita kena solat? Dia pun kita orang Islam kena solat lah. Orang Islam kena solat. Jadi kita tanya, tu yang menjaga yang tak ada solat itu Islam juga ke? Dia kata Islam. Jadi ada Islam yang tak ada solat. Sebenarnya yang ada di kelab-kelab sana, yang ada di meja judi, yang ada di pusat-pusat hiburan, yang ada di pasar-pasar, yang masih bekerja sekarang, dia orang juga Islam. Itu Islam tu. Di meja snooker kalau kita cek belakang, yuk Islam tu ada. Dia katuk kita dengan meja, dengan kiu snooker tu. Sebab ni dia pun Islam. Kita tak heran yang itu. Yang kita pulang solat, kita pun Islam juga solat, tapi kita tak tahu mengapa kita kena solat.
Ini anak-anak muhafaz semua. Ngapa ya kena solat? Kalau tak solat makan nasi dulu. Acong tak solat pun makan. Mana yang pun tak solat? Okey je. Ini mengapa? Kalau kita lupa kepada itu kita cerita, mengapa pula kita kena angkat takbir? Mengapa kita ada rokok? Mengapa kita ada sujud? Mengapa ada tahiyat awal, tahiyat akhir semua sekali? 13 rukunnya. Ada semua. Tapi kita tak mengapa. Kalau tak buat, apa yang penting sangat takbir dalam solat? Tak penting apa takbir dalam solat? Sebabnya orang tak ada tangan tak payah takbir, Allah terima juga. Apa pentingnya berdiri dalam solat? Orang duduk atas kursi roda, minta maaf, solatnya diterima juga. Artinya berdiri tak penting. Apa yang penting sangat dengan rokok, dengan sujud? Yang duduk atas stretcher, duduk kursi roda, mana ada rokoknya, mana ada sujudnya, Allah terima juga. Apa yang penting sangat Fatihah. Ada yang baca Fatihah 2 kali salat maghrib masih diterima solatnya. Masbuk, orang masuk masbuk dan masuk rakaat yang kedua. Sampai-sampai imam berrokok, imam ni pula baca laju. Asal dapat rokoknya, dapat rakaatnya. Imam berrokok, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Atau bomo, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar, imam pun rokok. Kita tekan nak habiskan atau nak tekan minyak. Allah mana orang maliki yang mudin dia akan dia akan sami Rasulullah amin. Dia bukan begitu. Kita berikut rokok, tak sempat baca Fatihah. Tapi sembahyangnya 3 rakaat. Apa pentingnya Fatihah? Sembahyang tetap juga berjemaah. Lalas sekali kita tanya, ngapa? Ngapa pula kita kena? Siapa yang masbuk? Masbuk dah tinggal 2 je. Takbiratul ihram yang pertama tak ada, iftitah tak ada. Fatihahnya dapat sekerat, imam berrokok dia pun ikut rokok. Dapat juga. Tetap dikira dia salat maghrib. Indahnya Islam, indahnya solat. Yang tak indahnya, kita tak tahu apa kita buat. Berdiri kena betul, berdiri betul. Yang tak berdiri, dia duduk atas kursi. Yang sembahyang menunjuk sakit lutut. Macam mana dikirakan dia? Bukan itu menzahirkan sahnya salat. Dia kata golongan bersolat ini golongan profesional, golongan yang kena tahu. Last sekali yang rosaknya kita solat, kita tak tahu. Siapa yang nak kena tahu? Di sana nanti dia akan tanya bab pertama solatlah. Kita hari-hari, kita tiap-tiap minggu ada di sini, kita dengar ceramah-ceramah daripada ustaz yang hebat-hebat. Yang minggu lepas rasanya Ustaz Munawir daripada Jabatan Agama. Dia menceritakan tentang harta Rasulullah itu diagih-agihkan kepada orang ramai. Menjeritlah Abu Hurairah. Itu cerita. Tiap-tiap minggu sudah bertahun lamanya di sini. Guru yang bab-bab tasawuf, bab-bab tauhid yang tinggi-tinggi, hadis yang hebat-hebat. Kita dah belajar, kita sudah dengar. Bab Quran yang baik-baik kita sudah ikuti. Yang kita tak ada, kita tak pernah suruh dalam diri kita. Solat kita ni diterima atau tidak? Solat kita ini menepati sertifikasinya ataupun tidak? Sebenarnya definisi solat ini untuk apa? Kita pun tak faham. Tujuannya kita bersolat pun kita katanya orang Islam solat nak takut masuk neraka. Sebenar-benarnya kita tak faham lagi. Solat dah. Kita sibuk menceritakan orang yang tak solat. Kita sibuk mengajak orang kepada solat, tapi kita belum pernah sibuk membetulkan ibadah solat kita sendiri. Adakah benar kita telah bersandarkan segala perbuatan solat kepada Al-Quran dan hadis? Kalau Al-Quran, di mana nasnya? Kalau hadis, kitab mana yang hadisnya? Siapa perawi? Sahih ke dhaif?
Kalau tak ada, sebenarnya solat yang kita buat ini ikut-ikutan pandang-pandangan. Akhirnya kita jadi burung tiung beri salam sudah. Kita pun tak tahu makna apa-apa. Makna solat tak tahu. Hari ini kita nak menceritakan tentang bagaimana kita nak bersatu melalui solat. Maknanya solat. Ada orang dah sampai Australia, ada orang dah sampai Amerika, ada sampai Mekah, Madinah, apa semua. Solatnya masih macam itu lagi. Solat sepertinya umur dia 7 tahun duduk sebelah tok dengan duduk sebelah bapak. Sudah pusing dunia ini. Solatnya masih begitu. Kalaulah ditolak, maknanya kita belum bersolat. Guru-guru, ustaz-ustaz, dia mengajar ada bab lain. Sebab dia bab solat ni bab biasa, bab lama, bab yang dah memang ketinggalan zaman. Takkan dah tua-tua dah sampai di bertahun-tahun, berpuluh tahun, berbelas tahun, kita masih nak belajar bab solat. Hari ini kita bukan nak belajar bab solat. Kalau kita nak menceritakan nak belajar bab solat itu, kita ambil masa selama 1 tahun. Daripada takbiratul ihram sehingga ke salam. Hari ini kita ceritakan definisinya solat, fahamnya tentang solat. Ada 3 saja golongan, yang bersolat, yang tak bersolat, yang kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat langsung. Kalau dengar rumah, malam ni rumah menteri besar, ada makan apa semua, dia datang, dia solat. Kalau tak ada dengarnya itu, tak ada dia solat. Silat-silat hari bulan, di sini dia solat, keluar dia tak solat. Sebab dia tak faham maknanya solat itu. Dia pun tak tahu arah ke mana yang dibawakan solat itu. Ini golongan yang bersolat. Yang pertama kita nak ceritakan definisinya benar-benar solat ini. Solat adalah munajat. Solat adalah hajat. Solat adalah kehendak. Solat ini fahaman yang saya belajar. Ada kalangan yang lain belajar solat itu maknanya lain. Tak kisahlah, tak ada apa masalahnya itu semua. Jangan kita membesarkan isu yang remeh-temeh. Kita nak menceritakan solat itu munajat. Solat itu adalah hubung kait antara makhluk yang dicipta dengan pencipta, Al-Khaliq. Kita berinteraksi, kita berkomunikasi dengan pencipta, dengan bosnya ketika solat saja. Yang lain tak ada. Sedekat-dekat umatku ketika dia mengerjakan solat, seabdal-abdal doanya ketika dia bersujud. Kalau ini hadis yang kita pegang, sedekat-dekat umat ketika bersolat, seabdal-abdal doanya ketika kita bersujud, kita muhasabahlah, kita flashbacklah, suluh semula. Sujud kita baca subhana rabbiyal a'la. Maknanya maha agung kamu ya Allah. Berarti belum minta juga lagi. Kita bersujud dengan tasbih subhana rabbiyal a'la. Sedikit sangat orang yang mengetahui bahawa dalam sujud itu ada doa. Dalam pengajian saya ada 6 tempat berdoa dalam salat. 6 tempat berdoa di dalam salat. Muhasabah, berapa tempat yang tahu? Kalau 6 subjek, kita cuma lulus 1 subjek 100 pas 100, 5 lagi kantoi. Kalau periksa namanya gagal. 6 tempat di dalam solat, kita cuma tahu 1. 5 tempat lagi di mana? Mengelakkan kita daripada pecah belah. Ini gulungannya bersolat ini. Kita cuma tahu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sampai wa'ana minal muslimin. Itu yang kita tahu. Kau datang orang daripada luar pula baca yang lain nanti. Nanti kita akan cakap. Betul ke? Subhanakallahumma. Dia agak Allahu Akbar.
Kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhan. Itu kita. Majoriti orang kita begitu. Tapi takut orang luar pula. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha khairka. Sebelah kita. Nanti kita akan jeling. Ni baca apa pula? Dia baca apa? Ataupun Allahu Akbar. Dia pun baca Allahumma rabbal Jibril wa Mika'il wa Israfil fatirus samawat. Yang kita ni Allahu Akbar kabira walhamdulillah kasih. Itu kita. 8 contohnya, 8 bentuknya. Tasbih, doa, tawajjuh di dalam iftitah ada 8. Kita tahu 1. 8 subjek SRP lulus 1. 7 lagi gagal. 9 semua. Maknanya dia kantoi SRP. 8 doa iftitah kita tahu 1. Nanti ada orang lain buat, kita kata dia tak betul. Jangan ikut dia, dia mazhab lain. Jangan ikut dia pula dah. Tasbih rakaat ada 5. Allahu Akbar. Kita baca kita Subhana Rabbil Azim wa bihamdi Subhana Rabbil Azim wa bihamdi Subhana. Itu kita. Tahu-tahu kok ada orang sebelah Subuh Qudusun Rabbul Malaikatu Warruh Allahumma ghafirli. Dia baca dalam rokok dia. Nanti kita pun jeling. Lain macam baca yang kita tu. Mana dia belajar? Berarti ada 5, kita pun tahu 1. Dalam sujud ada 6. Kita tahu 1. Duduk antara 2 sujud ada 4. Kita tahu 1. Iaitu dalam baik dah tu Rabbal Fili walhamdi macam ni. Kau punya mana tak tahu lagi. Rabbal Fili walhamdi macam ni warqani. Rabbal Fili walhamdi macam ni warqani. Ini 5 laju. Dia pun tak tahu mana. Lah duduk dia belum. Dia belum tahu dia semayang. Apa maknanya ni? Rabbal Fili walhamdi. Itu cerita orang yang solat lagi, bukan tak solat. Sebabnya kita tak pernah ambil hitung. Kita tak pernah perkirakan bahawa perbuatan kita diterima atau tak diterima. Sebabnya janji Allah benar. Memang benar janji Allah. Angkat batu tepi jalan juga dapat pahala. Apa pula tentang solat? Tapi dikenalkan balik, kita pandang semula. Mengapa kita bersolat tidak buat betul-betul, dan mengapa kita punya pakaian, kita punya amalan, kita ambil sambil lewat. Mengapa? Dan mengapa kita tak nak buat betul? Itu persoalan. Mengapa kita tak nak betulkan solat kita? Kita Melayu ni kadang-kadang mudah lupa. Itulah kata mantan PM kita. Kita terlupa, tak tahu. Mengapa? Ini kisah golongan yang bersalah. Sampai kepada akhir salamnya. Tak ada apa yang dia tahu. Satu rukun pun dari 13 dia tak apa faham. Contoh kita beritahu. Rukunnya Tamadina. Itu tema. Rukun Tamadina apa kita tak tahu. Rukun Tamadina bukan rukun syariah. Rukun Tamadina dalam hakikat. Ini bukan kerja tangan, bukan kerja mulut. Ada 2 saja rukun Tamadina ni. Hukum. Dia tak bersolat kan? Ataupun dia tak faham ada rukun yang ke-13 yang tertib, sebelum tertib namanya Tamadina. Antaranya 13 rukun termasuklah Tamadina.
kita berhenti. Ada yang tahu tak faham mana. Contoh ini definisi. Sami Allahu liman hamidah. Imam pun diam. Rabbana lakal hamd. Diam itu bertemu tamak dina. Tapi diam, dia diam kerana penat daripada rokok. Dia tak faham itu kerja hati. Dua saja. Pertama niat menggunakan hati. Yang kedua tamak dina menggunakan hati. Ini ilmu hati. Ini kerja hati. Bukan kerja tangan. Bukan kerja lidah. Sami Allahu liman hamidah. Hati, otak, nyawa, akal, roh kena faham. Itu tamak dina. Berhenti seketika di hujung rukun. Barang satu nafas. Berhenti kejap. Main dengan tak tahu. Sami Allahu liman hamidah. Berhenti. Orang tanya kenapa berhenti? Tamak dinah. Mengapa ada tamak dinah ni? Ini kerja syariat ke kerja hakikat ni? Tamak dinah je kata. Tamak dinah je. Rukun yang pertama, rukun Fatihah. Selepasnya takbiratul ihram, lepas kita Fatihah mula. Fatihah 50 tahun belum dapat lagi maknanya. Baik. 50 tahun mana Fatihah tak faham lagi. Tak pernah baca pun tafsir buat Fatihah ni. Yang ingatnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bila alhamdulillah rabbil alamin. Itu Fatihah, itu Fatihah tu. Sampai waladhdallin. Bayangkan 50 tahun bersembahyang tak tahu makna Fatihah. Berarti dia buat dalam keadaan dia betul-betul kosong. Nampak bentuk luarannya dia itu solat. Tapi sebenarnya dia tak tahu apa-apa. Entahlah apa-apa kerat agaknya satu masjid yang faham makna Fatihah. Kemudian dia Sami Allahu liman hamidah. Itu aku pula. Kalau kata Allahu Akbar, itu takbir. Takbir tu takbiratul ihram. Ya. Orang bangun Sami Allahu liman hamidah itu bangun dari rakaat. Bayangkan pakaian kita, hak kita, harta kita yang diwaris daripada junjungan. Kita mengabaikannya. Sami Allahu liman hamidah. Tasmiyah pun dia tak faham. Sami Allahu liman hamidah. Maknanya itu bangun dari rakaat. Rabbana lakal hamd itu jawabnya gitu. Dia gitu lah. Sudah orang ambil balik ke Allahu Akbar itu sujud. Sujud aja. Subhan rabbiyallah. Maknanya Allah sujud, tasbih sujud ini. Itu tasbih sujud. Duduk Rabbaghfirli warhamni wajibun itu doa apa entah sampai kesan keadaan daripada dulu sembahyang Rabbaghfirli doa itu kita pun tak faham. Bagaimana kita nak berdoa? Macam mana kita nak berdoa? Kita baca barang yang kita memang tak tahu. Tahiyat, at-tahiyatu mubarakatuh salawatullah asyhadu an la ilaha illallah. Itu ucap syahadah, dua kalimah syahadahnya. Yang itu je tahu. Yang lain itu tahiyat akhir, tahiyat awal, tahiyat akhir. Ini faham itu. Sebab kita tak pernah disuntik, tak pernah didedahkan makna-makna ini. Jadi menjadikan sembahyang kita itu keseluruhannya sebenarnya tak ada apa. Berdirinya pun tak ada apa. Berdirinya siapa dengan berdiri tengok konsert? Berdiri tengok bola dengan berdiri ni kita tak tahu beza. Siapa tahu bezanya berdiri solat dengan berdiri kita berdiri biasa. Kalau anggota polis tentera itu dia ada berdiri betul. Dia berdiri tegak. Sedia namanya. Tapi berdiri solat. Apa bezanya berdiri betul dengan solat? Apa bezanya angkat takbir betul dengan serendang? Oh, sedap. Tekan serupa je. Bezanya mandi balik pejabat dengan mandi junub. Dia Islam ini berdirinya dengan tiga perkara. Kuatnya Islam ini sebenarnya dengan niat, rukun dan syarat. Itu dia. Kalau sekat niat saja nak mandi junub, rukun tak tahu, syarat dia pun tak tahu, maka tak jadi junub. Ilmu yang pertama turun tamu ke bumi ini ilmu taharah, ilmu suci. Kalau suci dia daripada taharah dia tak betul, maka sembahyang jadi tak betul. Sekarang kita
Berdakwah yang kita pentingkan, sedekah kita dah banyak, amal kita dah lebih, semua solat pula tak betul. Hitungan manusia bila meninggal nanti, hitungan yang pertamanya adalah solat. Kalau sempurna solatnya, hitung yang lain. Kalau solatnya pun dah bengkok, maka tak ada yang lain. Hari ini kita menceritakan itu saja. Kita ceritakan sebabnya masih begitu terhad. InsyaAllah kalau atas permintaan adalah menceritakan tentang nak dibawa kisah solat ini sepenuhnya, tapi kita akan mengambil masa untuk hari ini muqaddimah sebagai kita beritahukan bahawa insyaAllah pada masa-masa akan datang, jika saya diperintahkan untuk menceritakan, membabitkan bab pembetulan ibadah solat, maka kita akan gunakan kitab peneman solat karya Hasbi Asyadiqi daripada Aceh. Itu adalah kitab rujukan ketika berada di pengajian tinggi Islam dulu. Jadi kita akan gunakan yang itu. Masa begitu terhad untuk saya di sini. Jadi kita sebenarnya apa sekalipun, jalan mana sekalipun, di mana pun, bagaimanapun kita menceritakan tentang pegangan bahawa orang Islam yang sudah bersolat teruskan dengan solat walaupun kita siapa. 5 waktu tetap. Kata di guru, solat ini umpama 5 anggota badan. Solat zuhur tangan kanan. Dia jadinya kalau anak-anak nak tahu, solat zuhur tangan kanan, solat asar tangan kiri, solat maghrib kaki kanan, solat isyak kaki kiri, solat subuh kepala. Jadi maknanya kalau kita sembahyang zuhur tadi ada kita di tangan, sembahyang isyak, sembahyang asar kita ada di tangan kiri, maghrib kita solat ada kaki kanan, isyak kita sembahyang kita ada kaki kiri. Bila subuh kita tak solat, maka kita tak ada kepala. Cuba bayangkan, kalau pandangan itu boleh kita keluarkan, yang tak sembahyang subuh pagi tadi umpamanya berjalan tak ada kepala. Kalau pun dia ada sembahyang subuh, ada pula kepalanya. Petang tadi sembahyang asar, dia tak sembahyang sebabnya sibuk main bola, umpama dia ada tangan sebelah saja, tangan kanan, tangan kiri tak ada. Kalau sembahyang zuhur tak ada, dua-dua tangan dia tak ada, yang ada kaki dengan kepala. Cuba kita bayangkan, itulah insannya pada pandangan ilmu Islam. Kalau tak ada pula, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh tak ada sembahyang tak pun, bentuk apakah dia? Nak katakan bunyi pun bukan, nak kata nangka pun tidak. Cuba kita bayang-bayang dia buang kepala, buang tangan, duduk, buang kaki, letak kat atas meja ni, mana kotor? Itulah bentuknya. Bukanlah hodoh sangat, tidaklah hodoh, tapi itulah bentuknya. Kita bayangkan, Islam ni senang je kita bayangkan betul. Jadi mana anak-anak utamanya jadi kalau agaknya tak sembahyang maghrib isyak ni tentu kita sembahyang ada kaki dah, tangan, esok subuh saya jaga. Jadi kalau buatnya tak ada, memang tak ada kepalanya, jangan risau. Ada tangan kaki dia berjalan, satu hari dia berjalan begitu. Jadi tip yang terakhirnya kita beritahu, sebabnya masih begitu terhad. Jadi kita jangan membincangkan soal orang yang tak solat. Jangan kita bincangkan soal kadang-kadang dia solat, kadang-kadang tak solat. Kita kena bincangkan diri kita yang bersolat. Apakah solat aku ini diterima atau ditolak? Kemana? Muhasabahlah. Awaludin marifatullah. Ini kisah tasawuf kita, awal-awal mengenal diri itu mengenal Allah. Awal-awal mengenal Allah kenal diri. So ingat dia sebenarnya tak usah kenal gitu. Dah ada dinding, nanti balik ke ada tangga, ke almari, ke katil, ke ada katil, tengok, terfikir sendiri. Bila aku belajar bab solat? Kalau bab Fatihah ni bila? Sendiri makan pengat, sendiri mengingat. Ingat balik, ingat. Tak belajar apa-apanya. Mulakan langkah. Itu inspirasi. Oh, belum lagi rupanya. Ni yang buat ni ikut hadis ke, ikut mak ke, ikut tu. Fikir sendiri. Ada lah pasu bunga boleh, bonet kereta boleh, orang tak marah.
Duduk dia buh kepala dalam bonet tengok putih sendiri. Ni belah belajar ke tak? Fatihah ni belajar dengan siapa dulu? Atau tak tahu dah hafal je? Fatihah dah hafal, tahiyat hafal, semua dia fikir balik. Betul ke? Atau hafal ketika kita telah merdeka, kita sudah dewasa, ataupun kita hafal ketika kita kanak-kanak belum memayis. Kalau belum kanak-kanak lagi, fikir. Akhirnya sekali kita ingatkan, kita fikirkan Islam mula. Dari mana datang Islam aku ni? Islam tu datang dengan berbagai-bagai cara. Aku ni keturunan saja Islam ataupun memangnya kita Islam? Dan kalau semayang, benar-benar aku belajar dan buat semayang ataupun memang semayang aku belajar? Hui, kalau macam ni, kalau ditolak, hui, macam mana nak buat dulu? Kalau ditolak, kau terima, syukur Alhamdulillah, harap-harap terimalah. Nah, tapi bagaimana sekalipun buat ibadat ni tetap Allah bagi ganjaran pahala. Jangan risau. Yang kita nak pentingkan, perbuatan kita itu perbuatan yang berilmu ataupun perbuatan yang kosong. Istilahnya, beramal yang tidak berilmu itu kosong. Berilmu yang tidak beramal lagi kosong. Itu istilah. Kalau buat solat, ada satu perkara saja yang tak boleh dibuat. Pesan guru, meninggalkan, yang lain buatlah. Meninggalkan salat tak boleh sama sekali. Sebabnya batasan antara Islam dengan kafir. Sebelum kita melangkah keluar, sebelum kita berdakwah di luar, sebelum kita ajak yang di luar itu bersama berjemaah dengan kita bersolat, sebelum kita katakan kepada siapa bahawa solat ini wajib bagi yang mukallaf, sebelumnya kita buat apa sekalipun, maka kita kena fikirkan diri kita tentang ayat yang paling pendek dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Yang menanti diorang itu lain. Yang menanti kita adalah neraka wil. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Yang menanti kita adalah neraka wil, yang apinya hitam kebiru-biruan. Yakni kepada mereka yang bersolat leka, lalai dengan solatnya, sehingganya makna solat yang dia baca pun dia tak mau faham, perbuatannya dia tak faham, tasbihnya pun dia tak faham, Subhana Rabbal Azim pun makna tak tahu lagi. Setelahnya kita mengerjakan solat, setelahnya tunduk bangkit kita solat, penat dah kita bersolat, kalau dikumpulkan ada satu trailer ada solat kita, tapi masih lagi kosong. Harap-harap selepas ini kita lebih profesional, kita lebih maju, bahawa dengan solat ini kita boleh bersatu, kita bentukkan balik kesatuan. Baru kita nampak angkat takbir semua sama, berdirinya bentuknya sama, rokoknya bentuknya sama. Jangan kita buat lagi yang sudah-sudah asyik kerjanya orang kita tu nak bercakap. Kalau bersolat nampaknya solat orang tu tak betul saja, sebenarnya tak pernah dia tahu solat dia betul-betul tak betul. Betul-betul semua orang. Orang baca ini, dia kata tak betul, orang baca ini tak betul. Itu bukan kita menjadi jurinya. Hukum syariat, hukum hakikat, hukum makrifat, yang ini kerja Allah, maka serahkan kepada Allah. Kerja kita adalah kerja syariat. Betulkan syariat kita, betulkan kembali, kemas kini balik, tak rugi apa-apa, insya-Allah. Jadi selalunya kalau di pondok itu kita menceritakan